Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam kemerdekaan ke-64 saya ucapkan kepada semua. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang ke modul Teaching on the Go bagi sesi perkongsian Facebook private group kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berada di sini dalam program berilmiah yang diadakan pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru SK Gemerih yang telah sudi untuk turut menyertai program Teaching on the Go pada hari ini. Untuk makluman guru-guru, ini merupakan modul ketiga, juga merupakan modul terakhir kami bersama-sama dengan guru SK Gemerih. Tak apa cikgu, insyaAllah semoga dipermudahkan. Okeylah, baiklah. Untuk pengetahuan guru-guru sekalian, sesi perkongsian ini dijangka akan tamat pada 3.20 petang dan selepas itu kita akan berehat selama 10 minit sebelum para guru memulakan sesi penilaian dan kefahaman tentang ikut kita pada hari ini. Jika para guru mempunyai sebarang kekeliruan atau persoalan, para guru juga boleh mengajukan soalan tersebut sebelum tamatnya sesi perkongsian ini. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya ingin berjemput Puan Ain selaku penceramah kita pada hari ini untuk sesi perkongsian ilmu asas tentang Facebook private group kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey. Terima kasih Saudari Rashidah, pengerusi majlis pada petang ini. Yang saya hormati Cikgu Hassan, Guru Besar SK Gemerih, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan seterusnya mahasiswa dan mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah cikgu-cikgu hari ini merupakan modul terakhir lah. Pihak Teaching on the Go bersama dengan guru-guru daripada SK Gemerih. InsyaAllah saya akan meneruskan untuk modul ketiga hari ini. Sebelum tu izinkan saya untuk membuka slide Harap guru-guru dapat lihatlah skrin saya. Mungkin boleh respon, nampak ke semua? Boleh Boleh nampak Puan. Slide saya pun jelas Syida boleh nampak ke saya punya slide? Boleh madam, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Cikgu-cikgu, insya-Allah hari ini kita akan pergi kepada modul 3 iaitu pengenalan pengajaran menggunakan Facebook private group ya. Jika sebelum ini di modul 1 cikgu-cikgu dapat belajar tentang bagaimana nak mengendalikan sesi PDPR menggunakan platform Google Meet, dan pada minggu lepas kita pun dah selesai modul kedua di mana cikgu-cikgu juga belajar tentang bagaimana menggunakan platform Google Classroom, dan insya-Allah hari ini saya akan bawakan satu lagi platform lain tetapi sebenarnya dia menarik cikgu-cikgu untuk kita explore. Mungkin ada antara cikgu-cikgu di sini pernah dengar lah berkenaan tentang Facebook private group ya. Jadi sebelum itu saya ada satu soalan saya nak tanyakan kepada cikgu-cikgu. Adakah cikgu-cikgu di sini mempunyai akaun Facebook? Mungkin cikgu-cikgu boleh respon dengan raise hand sebab saya nak survey berapa ramai cikgu-cikgu yang mempunyai akaun Facebook di sini. Boleh cikgu respon, raise hand? Saya nampak ada beberapa cikgu lah yang mempunyai akaun Facebook. Dan seterusnya saya nak tanyalah dalam ramai-ramai cikgu yang respon tadi, dalam sehari berapa kali cikgu akses cikgu punya Facebook?
Adakah satu hari sekali, 3 kali atau mungkin lebih daripada 10 kali? Boleh saya dapatkan respon? Saya pilih seorang cikgu Cikgu Nur Farah. Okey cikgu, boleh saya tahu cikgu satu hari berapa kali cikgu akses cikgu punya Facebook? Dalam 3 kali macam tu lah, dalam 2 kali. Dalam 3 kali Okey. Alright, so kita, terima kasih cikgu. Kita ambil lagi seorang cikgu, Cikgu Saharudin. Okey cikgu, boleh saya tahu dalam satu hari berapa kali cikgu akses cikgu punya Facebook? Bila free je. Bila free tu dalam berapa kali cikgu? Ada dalam 2-3 kali? Okey, dalam 2-3 kali Okey, kalau saya boleh kongsikan kepada cikgu-cikgu, okey macam diri saya, okey jujurnya saya sehari kadang-kadang ada lebih daripada 10 kali saya tengoklah saya punya media sosial iaitu Facebook Kadang-kadang kita bukan nak tengok apa sangat lah tapi lebih kepada nak tengok berita semasa, mendapatkan informasi dan sebagainya lah. Berarti di sini sebenarnya Facebook juga merupakan salah satu medium yang boleh memberi kita maklumat dan informasi. Kerana itulah saya merasakan Facebook juga boleh digunakan sebagai platform dalam pengajaran. Sebelum tu mari kita tengok sikit lah apa kegunaan Facebook ni sebenarnya? Secara dasarnya cikgu-cikgu, Facebook ni kita gunakan untuk berhubung dengan rakan-rakan yang jauh ataupun dekat. Itu kelebihannya ada pada Facebook lah sebagai media sosial. Bukan sahaja rakan-rakan yang dekat dengan kita bahkan mungkin rakan-rakan yang duduk di negara luar dan sebagainya, kita boleh berhubung menggunakan Facebook. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi reaksi kepada setiap posting rakan-rakan di Facebook seperti kita tahulah kebanyakan pengguna Facebook pun tahu tentang emoji-emoji yang ada pada setiap komen seperti like, love and so on lah. Jadi kita boleh memberi respon kepada setiap posting rakan-rakan di Facebook. Yang ketiga, Facebook juga digunakan untuk muat naik gambar ataupun posting contohnya kita ada gambar, pergi bercuti bersama keluarga dan sebagainya, kita boleh muat naik di Facebook lah sebagai tanda kenang-kenangan lah. Dan yang terakhir, kebiasaannya Facebook digunakan untuk secara langsung ataupun disebut sebagai live lah. Tapi macam saya sendiri, live ni saya jarang lah guna. Biasanya live ni digunakan untuk para usahawan ataupun peniaga dan sebagainya lah yang mereka nak gunakan platform ini untuk membuat promosi, pengenalan produk mereka dan sebagainya lah. Itu secara dasarnya lah penggunaan Facebook. Jadi kenapa Facebook ini antara salah satu platform yang kita boleh explore sebagai salah satu bentuk platform dalam pengajaran. Yang pertama, ramai pengguna di pelbagai peringkat dan generasi. Saya percayalah di luar sana pengguna Facebook bukan sahaja terdiri daripada golongan belia, muda dan sebagainya. Bahkan di peringkat kita kata orang yang dah berumur contoh seperti mak ayah saya pun ada menggunakan Facebook. Di peringkat pelajar sekolah rendah pun sekarang kita nampak ada juga menggunakan Facebook sebagai medium untuk mereka membuat interaksi lah bersama rakan-rakan mereka. Yang kedua, media sosial yang paling kerap digunakan. Ini ialah satu bentuk kenyataan kerana kita lihat kita ada banyaklah platform online di luar sana, tapi Facebook ni orang kata dia macam tak telan di zaman lah, sentiasa je. Kita tengok orang prefer untuk menggunakan Facebook. Yang ketiga, mudah diakses, dan yang keempat dia bersifat global lah seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, di mana Facebook ni di kebanyakan negara-negara lain juga mereka menggunakan media sosial ini. Saya yakin cikgu-cikgu mesti tertanya kenapa saya ketengahkan Facebook sebagai medium pengajaran. Kalau saya boleh kongsikan sedikit kepada cikgu-cikgu, pada tahun lepas semasa kami di universiti mendapat arahan ketika itu sekitar bulan Mac tahun lepas, di mana kita tengok ketika itu pandemik mula melanda satu dunia, dan kita di Malaysia kita bermula pada bulan 3 tahun lepas lah. Ketika itu di sebelah pagi saya pergi kelas, kelas bersemuka secara biasa dengan pelajar, dan di sebelah petang kami mendapat arahan lah untuk
stop pergi ataupun kita kata jangan pergi mengajar secara bersemuka, tetapi perlu melaksanakan kelas secara online. Okay, ketika itu saya sendiri pun jujurnya saya tak kenal lagi apa itu Google Meet dan sebagainya lah, dan saya tercari-cari apakah bentuk medium yang sesuai yang saya boleh gunakan kepada para pelajar, sehinggalah satu masa saya explore fungsi yang ada pada Facebook. Kalau kita tengok pada Facebook yang biasa, kita buat interaction lah dengan rakan-rakan. Tetapi sebenarnya di dalam Facebook tersebut ada satu bahagian yang dipanggil sebagai Facebook Private Group. Di mana ini ialah satu bentuk Facebook yang tertutup, kumpulan secara bertutup. Bererti apa saja aktiviti yang kita lakukan dalam grup tersebut hanya ahli di dalam grup itu saja yang mengetahuinya. Jadi di situ tercetuslah satu idea apabila saya explore. Saya melihat Facebook Private Group ni ada fungsi yang bagus yang saya boleh gunakan sebagai juga platform lah kepada pengajaran saya. Di mana saya mendapati di dalam Facebook Private Group ini dia juga mempunyai fungsi secara langsung tertutup. Apa maksud secara langsung tertutup? Ini bermaksud hanya ahli yang ada di dalam kumpulan itu saja yang dapat melihat secara langsung. Contohnya saya nak buat pengajaran dan sebagainya, hanya ahli sahaja yang nampak. Berarti katalah contoh kita ada 2,000 rakan-rakan 2,000 followers ataupun 2,000 rakan-rakan yang ada di dalam Facebook kita. Tetapi mereka tak boleh nampak kita punya secara langsung ataupun live kerana kita buat dalam private group. Hanya followers ataupun ahli group saja yang boleh melihatlah secara langsung kita. Itu satu kebaikan dia. Yang kedua, interaksi bersama pelajar. Sebentar lagi saya akan tunjukkan pada cikgu-cikgu lah. Ada beberapa fungsi seperti room dan sebagainya yang kita boleh buat interaksi bersama pelajar. Yang ketiga, Facebook juga ada fungsi muat naik dokumen, ada fungsi muat naik video dan juga mempunyai ruangan untuk komen dan interaksi. Ini antara kelebihan lah yang ada pada Facebook Private Group. Cikgu, saya dah selesai sedikit bahagian tentang pengenalan. Saya akan tunjukkan kepada cikgu ataupun kita kata lebih kepada hands on lah. Bagaimana kita nak set up Facebook Private Group ini. Saya pergi terus kepada saya punya Facebook. Ni muka hadapan Facebook saya. Sebelum tu saya mohon maaf lah cikgu-cikgu mungkin boleh abaikan konten yang ada kerana saya menggunakan Facebook saya yang sebenar. Ini merupakan paparan hadapan lah Facebook kita. Jadi biasanya kalau kita nak melihat di mana private group tersebut, kita akan lihat di sebelah kiri. Cikgu-cikgu boleh lihatlah di sebelah kiri saya. Di sini semua ada group-group yang kita dah join. Semua. Alright, kalau cikgu-cikgu boleh tengok apa group yang saya ada kat sini, ini group-group yang saya jadi ahli lah. Jadi di sini sebenarnya kita boleh create satu group secara kita kata tertutup untuk kita buat kelas, sesi kelas lah bersama pelajar kita secara tertutup. Cara dia yang pertama, cikgu pergi ke paparan hadapan, cikgu boleh nampak ada ikon group di sebelah kiri saya yang nombor 3. Cikgu-cikgu boleh nampak ke ada yang saya tunjukkan group ni di sebelah kiri saya? Ada cikgu? Nampak jadi kita tekan ikon group ini, maka dia akan bawa kita pergi ke satu pautan lah sebegini. Cikgu-cikgu abaikan dah apa yang ada kat sini. Jadi kita pergi kepada create group. Jadi kita tekan perkataan create group. Apabila kita tekan perkataan create group, maka ini ialah paparan seterusnya. Kita boleh banner kita punya secret group lah bersama para pelajar. Katakanlah saya letakkan dekat sini kelas kumpulan kelas bahasa Melayu 1 perdana sebagai contoh. Jadi langkah seterusnya dia minta kita pilih privacy lah. Di sini ada 2 pilihan cikgu-cikgu, sama ada public ataupun private. Saya cadangkan cikgu-cikgu pilihlah private. Kenapa private? Sebab kalau kita pilih public, maka kesemua rakan-rakan kita yang ada dalam Facebook ini boleh nampak segala aktiviti kita. Sedangkan kita tak nak buat sebegitulah kerana kita nak jadikan dia group tertutup. Maka saya cadangkan cikgu-cikgu pilih private.
Okey, kenapa private? Supaya hanya ahli yang ada di dalam kumpulan ini sahaja boleh melihatnya. Okey, jadi kita akan tekan private. Okey. Alright. Okey, kemudian di sini ada fungsi yang kita kena pilih lah. Sama ada kita nak jadikan group kita visible ataupun hidden. Okey, saya cadangkan visible. Kenapa? Supaya sekiranya para pelajar nak cari kita punya kumpulan, mereka hanya boleh search nama dan terus jumpa. Kalau cikgu-cikgu hide kan group ini, maka tiada seorang pun yang boleh berjumpalah dengan group ini. Jadi saya cadangkan tetapkan tetapannya kepada visible. Okey. So apabila dah siap sebegini, kita tekan create sahaja. Okey, kita tekan create. Right? Okey, so cikgu-cikgu nampak paparan di depan ini. Okey, apabila telah selesai, kita tekan sahaja create, maka terhasillah kita punya private group. Okey, jadi di sini ada beberapa tetapan yang kita boleh ubahlah. Sebagai contoh, ni dia punya muka hadapan. Okey. Jadi kat sini kita boleh tukarlah. Sebagai contoh, cikgu tak nak gambar yang ada ni sebab dia automatic setting. Maka kita boleh tekan butang edit. Okey. So cikgu boleh pilihlah cikgu nak upload gambar lain. Cikgu pilih sahaja. Okey, mana-mana gambar yang ada cikgu boleh tukarlah. Tapi saya kat sini saya tak ada gambar lah. Jadi saya tak tukar. Tapi saya boleh tunjukkan cikgu satu contoh. Okey, ni kelas saya kelas subjek saya. Okey, saya letak gambar buku teks. Ni contoh buku teks saya. Okey, ni kelas saya pertama, kelas Islamic Ekonomi. Okey, saya pun ada juga kelas-kelas lain yang saya letak gambar muka depannya buku teks. Contohnya kelas saya yang ni. Ni kelas saya bersama UiTM Pasir Gudang. Saya letak gambar buku teks. Okey, ada juga kelas saya yang lain, subjek lain saya bezakan dengan letak gambar buku teks lah. Bila saya letak gambar buku teks sebenarnya dia lagi mudah pelajar nak cari kelas tersebut. Okey, tu yang pertamalah untuk kita tukar ikon kepada gambar inilah. Tapi sekiranya cikgu-cikgu nak kekal menggunakan gambar ini, tiada masalah. Right? Okey, seterusnya boleh saya pergi kepada yang seterusnya ke cikgu-cikgu ada nak bertanya soalan, cikgu-cikgu boleh raise hand InsyaAllah saya akan cuba respon. Okey, seterusnya. Okey, di sebelah kiri kita ada beberapa admin tools yang ni cikgu-cikgu boleh gunakan beberapa fungsi. Okey, sebagai contoh. Okey, kita pergi kepada member request. Kita tekan cikgu-cikgu. Okey, bila kita tekan member request, kita tak ada langsung request daripada pelajar-pelajar untuk masuk ke grup ini. Okey, jadi bagaimana kita nak menarik pelajar untuk masuk ke dalam kita punya Facebook private group? Okey, saya bagi cikgu dua cara lah. Okey, pertama, cara yang paling simple, pelajar boleh search sahaja nama kat sini. Okey, contohnya kelas Bahasa Melayu satu perdana contohnya. So kalau pelajar search, pelajar akan jumpalah dia boleh add. Okey, itu satu cara lah. Tapi satu cara lain, ni cara yang paling pantas. Okey, katalah cikgu-cikgu memang nak pelajar segera masuk ke dalam kumpulan ini. Okey, cara yang saya boleh tunjukkan, cikgu pergi ke sini. Okey, cikgu copy saja link ini Copy. Okey, dan cikgu paste kepada pelajar. Jadi di sini saya bagi contoh. Saya copy. Okey, saya paste dekat ruang komen. Cikgu Lutfi angkat tangan. Ya cikgu? Ada apa-apa soalan ke cikgu nak tanya? Ada tak ada. Tadi yang kat tangan sebab yang respon pada Facebook tu. Oh, respon yang tadi. Terima kasih cikgu Okey, jadi sekali lagi saya ambil link ni. Okey, saya pergi ke ruang komen. Saya paste sahaja dan saya bagi arahan kepada pelajar untuk klik dan masuk ke dalam Facebook saya. Okey, mungkin cikgu-cikgu boleh bantu saya untuk klik, mana-mana cikgu yang ada Facebook tu mungkin boleh bantu saya untuk klik link ni supaya kita boleh nampak ada request di sini. Cikgu ataupun mungkin pelajar-pelajar yang ada boleh bantu saya supaya kita boleh nampaklah request kat sini. Boleh ke cikgu? Mana-mana cikgu yang ada Facebook tu? Okey. Sebab apabila saja pelajar klik pada link tersebut, automatically notification member request kita akan terima. Okey. Boleh bantu saya cikgu-cikgu. Mungkin cikgu-cikgu boleh klik. Jangan risau. Okey, saya
mungkin ada cikgu-cikgu yang tertanya, kena jadi friend dengan saya ke baru boleh masuk grup ni? Okay, sebenarnya cikgu-cikgu tak perlu jadi friend saya ataupun tak perlu jadi followers kepada Facebook saya pun cikgu boleh masuk dalam kita punya Facebook ni. Contohnya ada satu request kat sini Putri Natasha, dia request. So kita pergi kat member request, ni mungkin belum naik lagi notification. Kita pergi kat member request, ada 2 kat sini request daripada pelajar untuk join dalam kita punya kelas ni. Jadi ini yang saya boleh cadangkan pada cikgu-cikgu. Biasanya pelajar ni kalau dia nak masuk ke dalam saya punya Facebook private group, saya hanya akan approve sekiranya pelajar menggunakan nama sendirilah. Sekiranya kita tengok tu memang pelajar kita approve lah. Kalau bukan pelajar kita, saya tak sedia cikgu approve lah. Mungkin orang luar dan sebagainya lah. Jadi kita approve, kita tengok kedua-dua inilah pelajar kita approve. Kita tekan je approve macam biasa. So kita dah ada kat sini, member request kita akan jadi kosong sehingga ada pelajar baru masuk. So tu cara yang pertama, cara yang kedua lah untuk kita beri link kepada pelajar. Cara yang pertama tadi yang saya tunjukkan, kalau kata cikgu-cikgu tak nak bagi link, cikgu-cikgu hanya bagi arahan saja kepada pelajar, search nama kelas Bahasa Melayu 1 Berdana dan mereka akan jumpa. Bila mereka jumpa, mereka boleh request untuk masuk ke dalam grup inilah. So tu tentang member request yang pertama. So kita pergi balik kepada kita punya home kita right? Selesai member request, kita pergi lagi kepada beberapa fungsi yang ada di sebelah kiri. Saya masih lagi kepada fungsi yang sebelah kiri. Kita selesai member request, kita pergi kepada schedule post. Schedule post ni sebenarnya dia sangat membantulah. Dia ibarat seperti reminder lah cikgu-cikgu. Kalau di Google, kita ada Google Calendar. Yang mana setiap kali sampai masa, Google Calendar akan bagi notifikasi kepada kita. Begitu juga dengan fungsi yang ada di Facebook private group. Kita boleh create post. Sebagai contoh, saya tekan perkataan create post. Kejap kita pergi kat schedule post. Kita pergi kat create post kat sini. Yang ni kalau kita nak tulis something lah, notification. Sebagai contoh, katalah cikgu-cikgu nak ingatkan para pelajar tentang minggu depan ada ujian bahasa Melayu sebagai contoh. Ujian bahasa Melayu. So cikgu-cikgu boleh nampak dekat ini kalau kita nak schedulekan kita punya post di sini kita ada schedule post yang macam gambar kotak-kotak tu kita tekan. Bila cikgu-cikgu nak post tadi tu keluar, so cikgu boleh tentukan tarikh. Contohnya cikgu nak post tersebut keluar pada 26 hari bulan. So kita tetapkan masa. Mungkin cikgu-cikgu nak post tersebut appear di dalam wall Facebook pada pukul berapa kita ambil kat sini? 10 pagi sebagai contoh. So kita tekan schedule sahaja. Nanti automatically pada 26 hari bulan dia akan keluar lah dekat situ. So kalau kita nak check, kita just tekan balik schedule post. Kita tahulah post kita ni akan keluar. Sebenarnya cikgu-cikgu fungsi schedule post ni dia sangat-sangat membantu Contohnya kalau katalah cikgu-cikgu ada kelas esok. Dalam masa yang sama, waktu yang sama cikgu perlu hadiri satu mesyuarat yang penting. Mungkin kita terkejar-kejar nak buat post dan sebagainya, cikgu-cikgu boleh gunakan fungsi schedule post ni. Macam saya tunjukkan tadi, cikgu tekan saja schedule post, dan kita boleh settingkan pukul berapa cikgu nak benda tersebut keluar. Dan saya pun telah pernah applykan benda ni, masa tu saya ada mesyuarat yang kebetulan sama waktu dengan kelas saya setting saja dan automatically dia keluar. So saya tak perlu risaulah. Tu yang pertama. Jadi kita ada lagi lah beberapa fungsi lain. Fungsi seterusnya cikgu boleh pergi dekat home. Dekat home kita ada discussion, ada room, ada topik, member, event and media. Sebenarnya untuk pengetahuan cikgu-cikgu, selepas media ni sebenarnya ada satu lagi fungsi, nama dia file. Kalau saya boleh tunjukkan dekat cikgu-cikgu, dia ada fungsi file seperti yang saya tunjukkan. Kenapa dekat sini tak ada fungsi file? Sebenarnya kenapa fungsi file tu tak wujud lagi bila kita baru buat group,
Ini kerana kita punya kumpulan kita ni belum grow up lagi. Okay, berarti dia masih baru. Sebab tu kita perlu menambah bilangan ahli, barulah fungsi file tadi akan keluar. Ni sebagai contoh kelas saya. Okay, kelas saya ni, okay, saya ada 43 orang pelajar yang ada dalam kelas saya ni. Okay, dan saya ada fungsi file dekat sini. Ni kerana kumpulan saya dah semakin membesar dan aktif. Okay, maka dia akan wujudlah fungsi event, media dan sebagainya. Alright? Jadi cikgu-cikgu perlu sekiranya ingin menggunakan Facebook private group, cikgu-cikgu perlu pastikanlah yang kumpulan cikgu ni pelajar dah penuh, sentiasa buat posting yang aktif, barulah kumpulan ini akan semakin membesar, maka keluarlah fungsi-fungsi tambahan lainlah seperti file ini. So saya akan tunjukkan apa yang cikgu-cikgu boleh buat dekat sini. Untuk discussion ini fungsinya sama macam Facebook kita yang biasa. Cikgu-cikgu biasa buat posting kan. Cikgu-cikgu boleh buat posting macam biasa sahaja dekat sini. Contohnya cikgu nak nak inform pada pelajar. Boleh kata esok kelas akan bermula pada jam 10 pagi. So cikgu post macam biasa. Cikgu post macam biasa, dia akan muncullah dekat wall di sini. So pelajar-pelajar boleh baca. Tu yang pertama. Seperti posting Facebook yang biasa. Cuma beza yang cikgu-cikgu, posting kita ni ahli yang ada dalam ni saja yang boleh nampak. Kawan-kawan kita yang dekat luar, yang 2,000 orang tu contohnya followers, dia tak akan nampak. Sekiranya dia tidak menjadi ahli lah kepada kumpulan ini. Ni kelebihan yang ada sebenarnya cikgu-cikgu. Sebab tu dipanggil private group sebab dia bersifat tertutup. Tu fungsi discussion yang pertama. Selain daripada tu cikgu-cikgu, kita pergi balik dekat sini. Ada lagi beberapa fungsi lain yang menarik. Cikgu-cikgu boleh nampak ada 3 titik dekat sini. Cuba kita tekan, kita tengok apa ada. Macam-macam ada cikgu dekat sini. Sebagai contoh, cikgu-cikgu nak buat undian dekat para pelajar. Nak minta respon lah katalah cikgu nak buat kelas tambahan. Jadi cikgu nak tahu pelajar-pelajar ni setuju tak kalau cikgu nak buat kelas tambahan esok, cikgu boleh pakai fungsi poll. So kita tekan, kita tanya dekat student. Undian kelas tambahan. Esok. So kita tanya diorang, setuju atau tidak setuju. So tekan post. So nanti dekat wall kita, dia keluar macam ni cikgu. So pelajar respon lah setuju atau tak. Katalah setuju, tekan setuju. Dah nampak dah ada seorang vote dekat sini. Kalau tak setuju pun boleh nampak vote dekat sini. Ini pun salah satu memudahkan kita jugalah kan. Kadang-kadang kita nak dapatkan respon pelajar kan macam lambat kan. Kalau kita tanya dekat WhatsApp dan sebagainya, kita boleh buat poll. Tu pun memudahkan. Kita tengok lagi fungsi apa yang ada dekat sini. Kita ada juga fungsi lain lah, host Q&A. Ni pun boleh juga. Ni kalau cikgu nak nak suruh pelajar tanya apa-apa soalan, cikgu boleh hostkan Q&A dekat sini. Mungkin cikgu boleh bagi satu topik lah dekat sini. Topik apa? Topik sains sebagai contoh. So kita pun tekan, kita minta lah, kita boleh kata kepada pelajar, boleh tanya soalan sebagai contoh. So kita post kat sini. Ataupun mungkin itu kalau kita tanya soalan. Tapi katakanlah cikgu-cikgu nak wujudkan satu ruang perbualan dengan pelajar. So kita bagi satu contoh Q&A. Contohnya, apa pandangan anda tentang simpulan bahasa. Contohlah saya pun tak mahir sangat pengajaran bahasa Melayu. Apakah pandangan anda tentang simpulan bahasa? So kita tekan next kat sini. So nanti para pelajar dia nak jawab, dia boleh komen dekat bawah ni cikgu-cikgu kita boleh tengok apa yang cikgu-cikgu nak komen dekat bawah ni. Right? Macam ni kan, saya dah buat posting, group saya dia semakin membesar lah, dia akan semakin grow. Jadi cikgu-cikgu tengok lagi apa fungsi yang ada dekat sini. Ada create event, add file dan sebagainya. Saya akan pergi satu persatu nanti.
So, okay, kita boleh buat posting macam biasa. Okay, kalau cikgu-cikgu nak buat naik gambar, okay, fungsi dia sama seperti Facebook yang biasa, pergi dekat foto. Okay, dekat foto cikgu-cikgu boleh masukkanlah apa sahaja gambar-gambar yang ingin dimasukkan lah. Okay, tu seperti yang biasa. Okay, yang kedua saya nak kongsikan pada cikgu-cikgu fungsi room dekat sini. Okay, sebenarnya fungsi create room ni, dia punya fungsi lebih kurang macam kita buat live cikgu-cikgu. Sebagai contoh saya tekan dekat sini. Okay, ni saya nak buat create room. Bila saya nak buat? Katalah saya nak buat sekarang. Okay, tak ada masalah. Kalau cikgu-cikgu tak nak buat sekarang, cikgu nak setting esok, cikgu boleh set dekat sini. Nanti esok automatically reminder akan muncul. Katalah saya pilih nak buat sekarang So kita tekan next. Okay, so kita tekan post. Okay. Bila kita tekan post, okay, dia akan hantar notifikasi lah kepada student. So kita tekan join room kat sini. So pelajar-pelajar saya yang ada dalam group ini, mereka akan nampak lah yang saya dah ready untuk live. Ni saya tunjukkan kepada cikgu-cikgu. Okay, bila kita buat room ni, dia macam lebih kurang fungsi dia macam Google Meet Kita akan muncul kamera dekat bawah ni. Okay, kita ada mikrofon. Okay, yang ni sebab saya tak ada participant. Kalau ada kita boleh nampak lah. Okay, ni hanya ada saya seorang saja dalam ni. Kalau ada pelajar yang join, dia akan keluar satu list yang panjang dekat sini cikgu-cikgu. Okay, so kita boleh bercakap lah, respon dengan student dan sebagainya. Okay, cuma kalau saya boleh katakan dekat sini dia tiada lah untuk ruang chatting tu, dia tak ada. Dia lebih kepada communication. Okay, jadi kita boleh invite para pelajar untuk masuk dalam kita punya room dan kita boleh buatlah sesi perbincangan dengan para pelajar. Dan sekiranya kita dah habis sesi perbincangan, kita hanya leave sahaja room. Sama macam kita leave kita punya Google Meet. So kita tekan saja ganggang telefon cikgu-cikgu tekan saja. So kita dah left daripada room ni. Tu satu fungsi yang menarik jugalah. Okay. Dan yang paling penting cikgu-cikgu bila kita buat room ni seperti saya sebutkan tadi, hanya kita dan ahli yang ada dalam grup ni saja yang akan nampak kita punya live ataupun sesi room tersebut. Rakan-rakan kita yang 2,000 orang tadi tu followers, mereka tak akan tahu kerana aktiviti ini tertutup. Kita je yang tahu. Kan macam tu istilah dia. Okay. Tu yang kedua lah. Okay, yang ketiga, yang ni kalau kita nak wujudkan topik okay. Okay, topik ni tak ada lagi sebab kita tak wujudkan dia. Okay, topik ni sebenarnya kalau kita nak gunakan topik ni, kita kena pakai hashtag. Okay, supaya dia memudahkan para pelajar boleh carilah topik apa yang kita bincang Sebagai contoh, okay, kita pergi dekat discussion, okay, kita type lah, okay, apa kita nak bincang dengan student. Okay, biasa kalau peringkat pelajar-pelajar sekolah rendah, okay, mungkin kita nak tanya pada para pelajar lah kot tentang, okay, apakah, saya pun tak mahir sangat lah tentang saja yang ada, tapi saya buat topik secara general. Contohnya cikgu-cikgu nak tanya kepada mereka lah, okay, apakah contoh binatang berkaki 4? So cikgu tanya pada pelajar, cikgu letak hashtag science sebagai subjek science science. So kita tekan post kat sini. Allah, hilang pula, maaf cikgu Okay, tekan post. Okay, bila kita tekan post kat sini, okay, nanti dekat topik baru dia keluar sebab kita pakai hashtag. Jadi setiap kali kita pakai hashtag, dia akan keluar dekat sini lah. Tu fungsi yang ada pada topik. Jadi bila para pelajar, kita tengok, oh hashtag, hari ni cikgu punya hashtag science. Mungkin cikgu bincang pasal science sebagai contoh. Okay, tu kegunaan yang adalah pada topik. Okay, okay, member ni kita boleh tengok lah berapa orang, okay, ahli yang ada. Okay, macam ni kita dah ada seorang lah. Okay, seorang sahaja. Okay, sebab tadi baru seorang di add saya lah. Tapi kalau yang sebenar macam saya punya kan, yang ni saya punya, saya ada 43 ahli. Semua saya boleh nampak dekat sini. Ni semua ahli saya. Dan kalau cikgu-cikgu tengok kan, ada pelajar kat sini, dia tak jadi pun friend saya dekat Facebook. Tapi dia boleh
boleh masuk dalam kumpulan ini, tak ada masalah Yelah sebab kadang-kadang kita pun tak nak, mungkinlah ada yang setengah orang dia privacy, jadi dia tak nak macam ada pelajar add dan sebagainya, tu tidak ada masalah. Okay, kita boleh directly pergi sahajalah kepada kita punya kumpulan. Okay, ini contoh dia. Okay, apa lagi yang saya boleh kongsikan dekat sini? Okay, event. Okay, event ni sebenarnya cikgu-cikgu dia pun bertindak sebagai reminder lah yang tadi saya ada sebutkan. Okay, contohnya kita cuba create satu event. Okay. Alright, so kita pergi kepada in person lah Okay. Okay. So katalah cikgu-cikgu nak buat event, okay, ujian sains esok. Sorry, bukan esok lah, esok cepat sangat. Okay, kita nak buat minggu depan 30 hari bulan. Cikgu-cikgu nak buat ujian sains pukul berapa? Okay, katalah cikgu-cikgu nak buat pukul 10 pagi. Okay, so kita memang akan fokus kepada ahli yang ada dalam ni sahaja. So kita tekan next dekat sini. Okay, location, yang ni kalau melibatkan lokasi, letaklah. Tapi kalau kita sekadar online, tak perlukan lokasi. Sebenarnya apa tujuan lokasi ni? Kalau cikgu-cikgu pernah ingat satu ketika dulu dekat Facebook, orang suka jemput menggunakan jemputan yang ada di Facebook lah. Mereka biasa letak lokasi, contohnya kenduri, okay, dan sebagainya lah. Okay, supaya lokasi tu memudahkan kita untuk search. Tapi kalau sekadar kita buat peperiksaan secara online, tak perlulah ada lokasi lah. Tu yang saya boleh kongsikan. So kita tekan saja next kat sini. Okay, sebelum kita nak tekan next tu, mungkin kita boleh beri sedikit arahan lah ataupun berkongsi sedikit informasi kepada student. Sebagai contoh, kita dah bagi tahu yang kita akan buat ujian sains pada 30 Ogos. Okay, arahannya ialah topik yang akan ataupun kita kata topik yang di cover adalah topik 1 hingga 3 sebagai contoh. Jadi bila para pelajar dapat notifikasi ini, mereka tahulah ujian sains pada 30 hari bulan cover topik 1 sampai 3. So kita tekan next. Okay, so kita create saja. Ni kalau ada cikgu nak letak gambar, cikgu letaklah. Kalau tak ada, cikgu abaikan sahaja. Okay, kalau tak ada, kita terus tekan create event. So event tu dia akan terhasil dekat sini. Okay, bila terhasil begini, apa yang saya boleh kongsikan dekat cikgu-cikgu, bila menghampiri tarikh tu nanti, pelajar-pelajar akan terima satu reminder dekat mereka punya Facebook notification. Ni contohnya reminder dia, ujian bahasa Melayu pukul 12 tengah hari. Dia akan naik dekat notifikasi kita. Kalau kita ada handphone, sebagai contoh telefon pintar, dia akan keluar. Oh, ada ujian lah pukul 12 ni nanti. So ini antara kelebihan lah yang saya rasa macam seronok untuk saya gunakan, sebab macam saya sebutkan tadi cikgu-cikgu, Facebook ni boleh katakan setiap masa kita buka. Jadi bila ada reminder sebegini, secara tak langsung dia membantu kita. Okay, alright. So apa lagi cikgu-cikgu yang mungkin saya boleh kongsikan kepada cikgu-cikgu. Kita pergi balik dekat kita punya home. Okay. Oops, okay, kejap cikgu-cikgu. Okay, kita search balik tadi mana. Okay, bila kita nak search balik, okay, macam ni contoh apa yang saya buat tadi dia keluar dekat wall saya. Tapi bezanya cikgu-cikgu, orang lain tak boleh nampak apa yang saya post ini. Hanya ahli sahaja yang boleh nampak. Okay, itu yang pertamalah. Okay, kemudian saya ni dah terkeluar daripada grup tadi. Macam mana saya nak cari grup tadi? Okay, kita pergi kat belah kiri kita. Kita tengok ada tak grup yang kita buat tadi. Mungkin ada, dia dah terke bawah. Jadi kita nak cari susah kan? Okay, saya nak bagi cikgu satu tips lah. Kita boleh pinkan grup kita tadi. Dengan cara dia kita pergi kat button edit ni. Okay, cuba kita cari grup kita tadi. Tadi grup kita apa? Kelas, kita cari kat sini. Kelas Bahasa Melayu 1 Perdana. Ni saya dah jumpa dah kelas saya. Tapi kita nak pinkan dia bagi ke atas, cikgu hanya pergi dekat sini, cikgu tekan pin to top. So tekan save. Nanti dia ada dekat paling atas bila kita dah pin. Okay. So mudahlah kita nak cari.
Okay, jadi kita tekan. Ni kelas saya tadi, kelas bahasa Melayu. Okay, so dah selesai. Okay, kemudian fungsi media. Tadi event kita dah pergi kan, kita setting exam, kita pergi fungsi media. Media ni macam biasa cikgu. Macam mana cikgu-cikgu upload gambar dekat Facebook, begitulah cara dia. Kita boleh create album atau post video ataupun post foto, tidak ada masalah. Okay, alright, seterusnya ada satu lagi fungsi. Fungsi tu tak ada dekat dalam group saya ni sebab kita punya group ni masih kecil. Belum ada followers yang ramai lah ataupun belum ada ahli yang ramai. Nanti bila cikgu punya group dah semakin besar, dia akan ada satu kat sini. Nama dia file Okay, saya pergi dekat sini dekat file. Okay, dekat file ni dia cikgu-cikgu boleh upload contohnya kat sini, saya dah upload satu file, tutorial syariah contract. Okay, katalah cikgu-cikgu nak upload lagi file-file lain. Tak ada masalah, cikgu upload je. Contohnya saya upload questionnaire dekat sini. Okay, so saya upload questionnaire. Okay, saya boleh katakan kat sini. Contoh, so kita tekan post. Bila saya tekan post, kita tunggulah sekejap. Bila saya tekan post, cikgu-cikgu pergi kat discussion, dia ada dekat discussion. Dalam masa yang sama, dekat file, dia sepatutnya akan muncul jugalah dekat file. Mungkin ni sebab saya baru post, dia lambat sikit lah. Tapi apa saja yang cikgu post, dokumen dekat sini, semua yang dekat sini, dia akan keluar dekat file ini. Tidak ada masalah, cikgu-cikgu jangan risau. Saya cuba search kalau dah ada ke belum. Dah ada pun tadi dekat sini yang saya baru post tadi. So tak ada masalah kalau cikgu nak upload PDF dan sebagainya pun boleh, tidak ada masalah dekat sini. Tu salah satu fungsi yang menarik jugalah dekat Facebook private group ni. Di samping kita boleh buat interaction dengan pelajar, kita boleh berkongsi juga. Kalau cikgu-cikgu dah tak nak file ni contohnya, kita boleh padam cikgu-cikgu. Cara dia kita pergi balik kat discussion, kita pergi 3 titik ni. Kita delete saja kita punya post. Bila kita delete kita punya post, cikgu-cikgu, dekat file ni pun kita search semula questionnaire tu, dia dah tak ada. Tak adalah. Berarti saya dah padam tadi. Right? Okey cikgu, selain daripada itu, apa lagi yang saya rasakan menarik untuk saya kongsi tentang fungsi Facebook private group ini, ialah selain daripada kita gunakan untuk platform kita berinteraksi ataupun mengajar dengan pelajar, salah satu yang saya rasakan menarik ialah apa saja yang kita buat kat sini, dia tidak akan terpadam, dia akan kekal. Sebagai contoh, dahulunya saya gunakan medium ini sebagai tempat untuk saya berinteraksi ataupun mengajar ataupun buat live dengan student. Kalau cikgu-cikgu boleh tengok saya punya video live saya buat pada 11 Jun 2020 masih kekal di sini. Ni salah satu fungsi yang bagus. Kalau kita buat macam contohnya Google Meet dan sebagainya, dia masuk recording. Bila recording cikgu kena bagi link kan untuk pelajar tengok video tu. Macam Facebook private group ni, saya buat live. Lepas tu video tu automatically dia akan tersimpan di dalam group ini sampai bila-bila selagi kita tak padam. Cikgu tengok saya punya tahun lepas, tahun 2020 semua masih ada dekat sini cikgu-cikgu. Semua masih ada. Cumanya satu benda lah yang saya mungkin boleh kongsikan kepada cikgu-cikgu. Kekurangan yang ada pada Facebook private group ni, dia tak macam Google Meet. Maksud saya Google Meet tu kalau kita berinteraksi dengan student dan sebagainya, kita boleh buka slide macam saya share pada cikgu-cikgu sekarang lah ataupun share screen. Tapi Facebook ni dia hanya kita boleh sekadar live sahaja. Kalau kita nak kongsi, contohnya nak buka slide dan sebagainya, dia tidak adalah fungsi tu sehingga ke hari ini. Jadi kalau macam mula-mula dahulu saya buat live, saya ada whiteboard dekat belakang saya ni, saya ada, saya ada whiteboard dekat belakang saya ni. Jadi bila saya buat live, saya contenglah dekat belakang, student boleh tengok. Ni masa mula-mula kita nak explore teknologi lah cikgu-cikgu. Jadi sekarang ni kita dah ada Google Meet dan sebagainya lah yang kita menggantikan fungsi tersebut. Selain daripada itu,
contoh yang lagi saya boleh katakan, kegunaan ataupun manfaat yang ada pada Facebook private group ni, kadang-kadang mungkin cikgu-cikgu suruh student buat video. Kita kata student buat video dan kita suruh student post kan. Kadang-kadang suruh post kat YouTube mungkin student malu sebab YouTube mungkin ramai orang tonton dan sebagainya. Tapi kalau cikgu-cikgu nak suruh pelajar post video, boleh buat secara tertutup, saya cadangkan cikgu-cikgu pakai Facebook private group ni. Contoh saya bagi student saya assignment. Saya suruh diorang buat video, diorang post kat sini. Video diorang semua ada kat sini. So kalau saya nak tengok, nak bagi markah, saya tontonlah dalam ni. Jadi dia memudahkan. Kalau saya pakai PC pun mudah, saya pakai telefon nak tengok video student saya pun mudah. Macam ni kan, saya suruh saya buat video. So dia post dalam ni. Tu yang pertama lah. Tadi saya lupa nak kongsi dengan cikgu-cikgu satu tips ni. Kadang-kadang kita bagi kerja pada student kan, kita selalu tertanya-tanya, student ni tengok tak video yang kita buat kan? Cara dia senang je cikgu. Kita pergi dekat contoh kejap saya buka satu saya punya ni. Kadang-kadang saya ada post, buat posting-posting kan. Saya nak tahu student dah baca tak saya punya ni. Cikgu-cikgu tengok dekat sini, seen by everyone. Kalau saya nak tahu posting saya, pelajar dah baca ke belum, saya check dekat sini, dekat seen by everyone. So bila dah kata seen by everyone, berarti kalau saya ada 30 pelajar dalam grup saya ni, berarti mereka dah baca dah saya punya posting. Tu cara dia. Kalau kata semua orang tak tengok lagi, dia akan jadi mungkin seen by 24 individu, seen by 20 individu. Kalau macam tu kita boleh detect lah siapa yang tak tengok lagi. Macam ni semua orang dah baca. Ni pun semua orang dah baca. Macam live saya pun saya boleh nampak. Berapa yang dah baca, berapa yang dah tengok dekat sini. Sebagai contoh, dekat sini, dekat view ada 76 view. 76 view ni bukan bermaksud saya ada 76 ahli, tidak. Tapi ini bermaksud pelajar boleh tengok video saya berkali-kali. Pasal tu dia jadi 76 view. Sebab mereka tengok lebih dari sekali. So tak ada masalah. Jadi bila saya buat live dengan student, student boleh komen dekat bawah ni. So kita boleh berinteraksi lah dengan student-student dekat sini. Tak ada masalah. Right? Ni pun saya punya live tahun lepas, semua masih ada lagi. Alright. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya mengenai Facebook private group. Jadi saya bukalah soalan sekiranya cikgu-cikgu ada yang nak bertanya. Sebelum tu boleh saya tahu tak dalam ramai-ramai cikgu kat sini, siapa yang familiar menggunakan Facebook private group? Ada tak yang dah biasa gunakan ataupun mungkin pertama kali? Ada ke? Mungkin boleh saya dapatkan respon cikgu-cikgu yang mungkin pertama kali menggunakan atau tahu tentang Facebook private group ataupun cikgu dah pernah ada pengalaman menggunakan. Mungkin saya boleh dapatkan respon Cikgu Mona ke? Cikgu Mona pernah guna Facebook private group? Ada ke Cikgu Mona? Tak pernah. Tak pernah Alright. Tapi cikgu familiar lah dengan Facebook Alright. Cikgu-cikgu, saya rasa tu sajalah perkongsian saya tentang Facebook private group. Kalau cikgu-cikgu ada soalan, dipersilakan saya buka kepada sesi soalan lah, atau mungkin cikgu-cikgu ada bahagian yang tidak jelas atau ingin saya menerangkan, boleh cikgu kemukakanlah. Ada ke? Ya, Cikgu Roziana, silakan. Saya nampak Cikgu Roziana raise hand tadi. Ya, Cikgu. Assalamualaikum. Salam, Cikgu. Ya, saya. Saya nak tanyalah, macam Facebook ni, ada beberapa orang telah buatkan account tau. Okey, Cikgu. Lepas tu dia dah left account tu, dia tinggalkan pada saya. Jadi kita nak bagi tukar privacy dia tu. Selama ni dia privacy, macam private group lah kan. Jadi kita nak bagi dia awam lah. Okey, sebelum tu boleh saya tahu tak
grup Facebook tersebut adakah cikgu yang buat ataupun orang yang meninggalkan kepada cikgu Orang yang buat? meninggalkan kepada saya itulah. Okey, Facebook ni sebenarnya cikgu yang boleh mengubah settingnya ialah owner kepada email yang digunakan tu cikgu. Okey. Kalau kata macam contoh saya boleh bagi contoh, kalau kita kata WhatsApp WhatsApp kalau kita ada kumpulan, katalah admin dia left, lepas tu admin tu jatuh pada kita kan. Okay, kita admin baru. Berarti kuasa tu jatuh pada kita, kita boleh gunakan untuk add ataupun remove orang. Tu kalau WhatsApp lah. Kalau Facebook ni tadi, kalau dia dah tinggalkan grup, okay, jadi dia kena lantik, dia kena buat cikgu sebagai admin lah, baru cikgu ada kuasa tersebut untuk jadikan dia private, tukar setting dan sebagainya. Okey, dari kita tukar setting tu dekat tempat profile ke macam mana? Okey, kalau kumpulan yang tertutup ni, selalunya kalau kumpulan yang tertutup ni, dia dia kena ada lantikan, kita kena beri lantikan lah kepada kita punya members tu untuk jadi admin. Okey, kalau sekejap saya cuba tengok. Okey, macam ni kan, bila kita pergi ke bahagian member cikgu, dia ada invite admin. Okey, bila invite admin ni, saya tekan invite admin, saya boleh invite sesiapa yang ada dalam ni untuk jadi admin. Sebagai contoh, katalah saya pilih pelajar ni. Okay, saya invite dia untuk jadi admin. Okay, so dekat sini, notifikasi akan dihantar kepada dia lah. Kalau dia klik setuju, baru dia akan jadi admin. Okay, kepada saya punya ni lah. Tu macam tu cikgu. Cikgu kena pergi kepada fungsi invite sebagai admin. Okay. Selain daripada tu, macam pelajar yang Fakira ni, dia tak friend dengan saya. Jadi saya hanya boleh hantar jemputan kepada dia lah. Tapi kalau pelajar yang memang friend dengan saya, contohnya saya ambil ni pelajar yang nama Syahmi ni, saya pergi dekat 3 titik ni, saya tekan, saya add dia sebagai admin. So kita masih kena hantar invitation kepada dia. Dia klik setuju baru dia jadi admin cikgu kepada grup ni. Macam ni kan, saya dah hantar jemputan pada dia. Kita kena tunggulah kat sini admin. Yang ni saya tak ada lagi admin sebab saya baru hantar jemputan. Mereka terima baru mereka boleh jadi admin. Bila mereka boleh jadi admin, mereka mempunyai kuasa yang sama level dengan saya. Boleh ubah setting dan sebagainya cikgu. Okay, harap saya menjawablah soalan cikgu tadi Okay, terima kasih cikgu. Okay, ada apa-apa lagi soalan yang mungkin saya boleh bantu para guru? Mungkin cikgu-cikgu ada kekeliruan dan sebagainya. Okay, ada satu cikgu kenapa saya rasa macam fungsi Facebook ni menarik. Okay, sebab macam saya sebutkan tadi rata-rata pelajar sekolah rendah pun sekarang mereka ada Facebook. Jadi Facebook ni kadang-kadang kita tak tentu masa kita tengok all the time kan. Jadi saya rasa ini pun antara salah satu platform yang kita boleh gunakan lah untuk tarik perhatian pelajar dan sebagainya lah. Kalau mungkin macam untuk level sekolah rendah ni, kadang-kadang untuk buka Google Meet dan sebagainya, mungkin mereka masih barulah, kita kata tak mahir lagi. Tapi kalau Facebook ni saya rasa kebanyakannya dah mahir lah untuk menggunakannya. Jadi insya-Allah lah fungsi Facebook private group ini pun mudah digunakan terutama kepada adik-adik yang berada di sekolah rendah lah insya-Allah. Okey, ada lagi ke cikgu-cikgu soalan yang cikgu ingin tanyakan? Saya jemputlah cikgu-cikgu kalau ada nak buat perkongsian ke. Okey, kalau tak ada, mungkin saya boleh tanya sikitlah kot pandangan cikgu-cikgu kan tentang fungsi yang ada dalam Facebook private group ni. Kalau boleh saya jemput seorang cikgu lah mungkin untuk kongsikan. Cikgu Nur Rosilawati. Boleh tak saya dapatkan cikgu punya respon sikit tentang Facebook private group ni? Boleh ke cikgu Nur Rosilawati? Maksudnya macam mana tu? Cikgu punya respon lah sebab mungkin tadi cikgu pertama kali kan tahu tentang Facebook pun kita boleh buat online learning kan. Mungkin cikgu boleh kongsi cikgu punya refleksi ataupun reaction lah tentang fungsi platform ni. Okey, pada saya menarik juga, cuma kita tak tahu pula respon murid sebab mereka tak ada handphone kan. Jadi macam Facebook pun rasanya
tak ada kot macam tu untuk sekolah rendah lah. Mungkin kan. Itu je lah. Okey, terima kasih cikgu. Betul tu cikgu. Kadang-kadang yelah mungkin tak semualah. Okey, macam contohnya kalau minggu lepas saya ada buat bersama guru SMK Gemeri, kebanyakan pelajar tu yelah nama pun golongan muda belia kan. Kebanyakannya mempunyai Facebook. Yang sekolah rendah tu mungkin betul lah, saya setuju dengan Cikgu Rosilawati punya respon. Mungkin ada antara mereka yang tidak ada lagi atau mungkin tidak mahir lagi lah kepada penggunaan Facebook ni lah. Mungkin kalau ada pun perlu dibantulah oleh ibu bapa. Saya setuju lah dengan pandangan cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, ada apa-apa lagi ke cikgu-cikgu? Kalau macam tak ada, insyaAllah kejap lagi kita akan macam biasa cikgu-cikgu kita akan buat sesi penilaian kuis dan sebagainya. InsyaAllah kalau ada yang cikgu-cikgu tak faham, insyaAllah kita ada pelajar-pelajar duta mahasiswa yang boleh bantu cikgu lah. Jadi respon sikit. Ya Cikgu Roziana, silakan. Yang saya nampak lah budak-budak sekarang Facebook ni golongan orang tua je. Itulah. Budak sekarang dia orang lebih pada akaun-akaun Instagram ke apa, kita tak familiar dengan Instagram kan? Sebab kita orang kata ada Facebook okey lah tu. Budak sekolah rendah ni memang yang saya nampak lah dia orang tak ada lah akaun Facebook ni sebab dia orang lebih pada benda lain lah, akaun yang lain. Itu je lah pada pandangan saya. Betul cikgu, setuju tu. Macam Instagram sendiri cikgu saya pun masa yang saya kata tahun lepas dapat arahan daripada kita punya universiti suruh buat online tu, saya semua platform saya cuba. Facebook saya cuba, Instagram saya cuba. Tapi Instagram ni dia agak menurut pandangan saya dia agak sukar sikit. Satu sebab dia hanya kita boleh buat live sahaja. Untuk kita upload nota ke dan sebagainya dia tak boleh sebab fungsi Instagram ni dia lebih kepada posting bergambar. Jadi itulah sedikitlah dia punya kita kata kekurangan yang ada lah. Kerana itulah saya beralih kepada Facebook lah. Tapi saya setuju dengan pandangan cikgu tadi. Remaja zaman sekarang ni dia explore banyak cikgu. Kadang-kadang saya pun tak terkejar lah, Twitter lah kan. Saya pun tak ada Twitter sebagai contoh. Trend-trend dia terlalu cepat lah. Okay, alright, terima kasih cikgu. Okay, ada lagi ke cikgu-cikgu yang ingin berkongsi pandangan ke dan sebagainya? Betul tu kata Cikgu Siti Nur budak-budak zaman sekarang banyak guna Instagram, TikTok. Ya cikgu, saya pun setuju. Kan saya pun TikTok tu nak masukkan lagu pun saya masih tak pandai lagi cikgu kan. Budak-budak zaman sekarang saya tengok darjah 1 pun dah pandai pakai TikTok kan sebagai contoh kan. Tapi saya boleh akui lah TikTok ni pun dia antara salah satu bentuk kita kata selain daripada fenomena, dia juga kita boleh kata bentuk lah di mana hari ni kita boleh gunakan TikTok untuk jadikan kita punya sesi pengajaran lebih kreatif dan sebagainya. Sebab budak-budak zaman sekarang dia memang suka bentuk pengajaran yang kreatif. Tu yang saya nampak lah. Jadi kalau macam generasi saya ni, mungkin saya dengan, contohlah saya dengan pelajar universiti, mungkin kami dalam kita kata Gen Y lah, generasi yang sama. Tapi kalau dah masuk generasi Gen Z tu cikgu, kadang-kadang saya pun tak terkejar. Diorang semua nak yang kreatif-kreatif je kan. Jadi kita sebagai pengajar pun nak kena kejar lah benda tu kan. Tak boleh macam tertinggal ada kat belakang kan. Tu yang saya pun belajar cikgu, buat TikTok dan sebagainya lah. Okay. Alright. Betul tu kata Madam Norin, Gen Z lebih mudah faham TikTok. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa, okay. Disebabkan ini merupakan perkongsian terakhir. Okay, saya pun nak mohon maaf kepada guru-guru daripada SK Gemeri sekiranya ada sebarang kekurangan di pihak kami sepanjang menyampaikan perkongsian kepada para guru lah. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi wadah dan juga memberi manfaat lah kepada guru-guru untuk meneruskan sesi PDPI yang akan datang. Jadi saya serahkan kepada pengerusi majlis. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Assalamualaikum.